Thank you. Itu tidak ada punya begini. جينا احنا وقت الأذان ما في قطع. Juri mudik, mulakan perjalanan. Are you ready? Let's begin our tour. Siar kaki sepanjang 9 km telah dibina oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tebing sungai bermula dari jeti Taman Rempah hingga ke jeti Muara Sungai Melaka. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk berziarah. This 9 kilometers promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the locals and often used for recreation area. This promenade runs from Taman Rempah Jetty all the way to the estuary of Malacca River. Kedua lapis tiga dari jeti Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadik, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil berusaha untuk mengekalkan cara dan tradisi serta reka bentuk rumah setempat. Segala kerja pemeliharaan 200 meters on the right from the Taman Rempah Jetty, you will see a Malay village called Kampung Mati, which was named after the local publisher. He was a well-respected man and played a very important role in setting residents in the village, which was once a swamp land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Mountain is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve the tradition, the local this preservation and restoration are also the requirements by the state government. di sebelah kanan jambatan Kampung Mountain terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abidal. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenungan Melayu, perabot dan berbagai jenis senjata lain. Masuk adalah percuma. On the right of the Kampung Mountain Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. In this villa,
visitors will find sprout collections of clothing, weaving, furniture, and weaponry from the temple. These don't help me. Admissions are free. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan emas pada tahun 1920. Salah satu keunikan rumah ini ialah Not too far from the Sentosa Villa is an authentic Malay traditional house, which was built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden backs and monument railings. Interesting. di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari belakang. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for these species. The state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent erosion of the river. Jalan Tuhan pada sebelah kanan sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Sentral. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini ialah Ferris Wheel, Pirate Ship dan rumah tertentu. On the right side of the river is Jalan Tunghan. This area was utilized as an interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Among the attractions are the Ferris wheel, high ships, and haunted house. Di sebelah kiri selepas taman tema, terdapat panggung wayang lama Kete yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah jambatan Old Bus Station. After the recreational park on your left, you will see an old cinema. Famous Youth Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan itu. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the KT Cinema is Hang Tuah Hall, which was used as a session hall for meetings for the state government many years ago. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has been developed rapidly and has become one of the busiest areas in Melaka. It is now called Hang Tuah Mall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hang Tuah adalah Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hang Tuah Hall is known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river street and leave a beautiful scenery at night. Selepas menepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ialah kawasan biadab yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air pancut penyiram. Manakala bersebelahannya pula adalah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hang Tuah Bridge, on the left, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular light water and musical display. Beside this recreational area, one of the oldest market fields known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would wharf here daily, supplying fresh fish to the market stall. Di sebelah kanan sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Putih. Masjid ini adalah antara masjid
masjid awal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Dibina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan juga China. Behind the rows of shop lots on your right is the Kampung Bulu Mosque. This mosque was built in 1728 and it is one of the oldest mosques built in Malacca. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with bricks. The architecture of the mosque features the combination influence from China and throughout the Malay archipelago. Melepasi Masjid Kampung Hulu, di sebelah kanan sungai terdapat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Masjid Kampung Hulu is a row of shop houses that has been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on your right, beautiful mural was painted by the local college student in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portrays the diversity of races and culture in Malaysia. Selepas melepasi Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderanhati serta internet kafe bagi kemudahan para pelancong. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan cenderanhati dan barangan antik. Right beside Padang Biru, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shops, and internet cafe for the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenir items and fascinating antiques. Di sebelah kiri sungai melepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan berikan pelancong. Memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua museum yang terdapat di Melaka. Memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the left of the shop houses is the Clock Tower Inn. This is the major tourist attraction as the Dutch steakhouse of Riverview. Tourists will be able to cover almost all the region in Malacca and they are all situated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar, iaitu tapak Malaysian Middle Coast yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-15 dan kesebelahannya adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para bersuara. Kini, bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderanhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai desain. Passing the Clock Tower area, we are now come to the site of Bastion Middleburg. It is part of the wall of the Malacca Fort that was built in the 16th century. Next to the bastion is an old warehouse that was once used as a storehouse for goods traded at the Paris market. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as the Quayside Building and has been converted into a tourist attraction. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Pada hujung bangunan kisah terdapat replika kapal Flora Diami. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan Dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Tamingsari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah ini. Menara Tamingsari ini boleh dilihat dari dalam Pur Melaka River Cruise. Towards the end of the Quayside Building is a replica of the Flora di Rama, Portuguese ship that founded on the
shore of the Malacca Beach on its way from north to north. The area at the rear of the ship is called Dataran Silang Malacca, where you can see another Malacca Beach jet. The Damansara Tower is one of the newest tourist attractions built by the state government to attract more tourists to this historical city. The Damansara Tower can be seen clearly from the Malacca River cruise boat. Di ujung muara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau paras bumi dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya kawalan paras air, bot-bot Melaka River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa mengira waktu. The western edge of the Malacca River estuary is a dam built to control the water quality and water level of the river. As the result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily and anytime. Sekarang kita akan berpatah balik ke Taman Rempah. Ladies and gentlemen, and now to you that budget. الجو هيك بتنزل أرجل لا بنلف أكيد في مطعم جو حلو صح؟ بس كيف بدك تصور الجو అక్కడ కొనుక్కుంటావా ఇక్కడ కొనుక్కుంటావా? ఏంటంట చూడండి ఫస్ట్
బాగుంది ఇవి. How much? End of the picture. Sorry.